Hari ini saya akan review satu kes aduan yang saya terima secara WhatsApp daripada seorang ibu. Dan saya decided untuk jawab dalam bentuk video kerana isu ini belum pernah saya tulis dalam bentuk artikel dan tak pernah juga buat videonya secara public. Tapi memang subtopik dia ada, saya ajarkan dalam Facebook close group, okay? Basic sleep training, kendalian saya. Siapa yang dah masuk tu dia tahulah adalah subtopik ni. Tapi saya jawab je untuk membantu ibu ini dan ibu bapa di luar sana yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Baik, saya bacakan secara ringkas. Mesej dia panjang sebenarnya. Jadi saya bacakan ringkas untuk pemahaman penonton yang menontonlah. Okey. Saya ada 2 orang anak. Si abang yang sulung berusia 3 tahun 4 bulan. Adik 5 bulan. Masalahnya bukan si adik tapi si abang yang 3 tahun ni. Si abang dah berjaya dipisahkan tidur bilik sendiri dan kedudukan bilik si abang ni berdepan sajalah dengan bilik parents dan juga adik yang 5 bulan ni. Okay? Sebelum tidur saya kena temankan abang sampai dia tidur. Bila dia dah lena, saya akan masuk bilik saya. So masalahnya si abang ni setiap malam akan menangis bila sedar saya tak ada sebelah dia. So kadang tu mak ni bangun untuk menyusukan si adik dan abang ni sedar yang mak dia tak dekat sebelah, dia pun akan menangis. Walaupun mak ni dah duduk sebelah dia, dia akan tetap menangis selagi saya tak peluk dia. Okay? Bila abang menangis, adik pun sedar, mungkin kuat kan? Jadi bila dah dua-dua berjaga, mana nak susukan adik, mana nak peluk si abang lagi. Memang penat. Okey. Segala macam saya dah lakukan, dari selembut-lembut bicara, okey, hingga kekerasan. Keras macam mana pun saya tak tahulah sebab tak sebut. Okey. Setiap hari, setiap malam saya pesan benda yang sama kepada abang ni. Saya sentiasa ingatkan dia jangan menangis. Adik susu dengan mama, tapi tetap sama. Sebelum ni abang memang agak manja dengan saya, tapi sebelum saya buat keputusan untuk asingkan bilik, dia tak pernah buat perangai macam ni lah, yang macam mengamuk ni. So awal-awal tu okey asing bilik, tapi lama kelamaan jadi makin susah. Saya ajak dia tidur sekali dalam bilik saya, tapi dia tak nak. Bagus abang ni tak nak, dia nak juga tidur bilik dia. Jadi saya terpaksa ulang-alik bilik saya dan bilik dia bila salah seorang bangun. Suami ada, dia cuba bantu teman si abang. Tapi bila dia nampak papa dia, dia akan marah papa dia. Dia memang kurang rapat dengan suami, mungkin atas faktor kerja suami sebagai tentera yang kerap tinggalkan kami sejak dia lahir dululah. Sejak abang ni lahir, ayah ni selalu outstation lah. Okay. Untuk bantu si adik memang suami tak dapat lah sebab si adik ni menyusu badan sepenuhnya. Okey, so macam mana nak buat? Sebelum saya buat sebarang consultation ataupun review, saya memang akan investigate siasat dan interrogate soal siasat. Tanya. Kadang-kadang tu 15-20 minit tu habis dengan tanya saja. Macam serangan sikit lah. Bukan serangan. Saya keep on tanya tu kerana saya nak faham the whole situation. Okey, maksud saya tu adalah yang parents cerita ataupun tulis di WhatsApp tu mungkin tak clear. Adalah informasi yang saya rasa missing. Second, kerana bila kebanyakan parents cerita, dia cerita pasal anak dia sahaja. Anak dia nangis macam ni, anak dia bangun berapa kali, pukul berapa, lepas tu anak dia meragam begini-begini. Tapi tentang dia, apa yang dia buat, apa tindakan dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang itu parents tak cerita. Jadi macam satu side saja. Tak adil lah. Tak adil untuk saya terus review tanpa saya betul-betul tanya pasal baby dan pasal parents. Okay? Dan yang ketiga, the reason saya investigate dan interrogate tu sebab saya nak tahu parents punya state of mind. Mindset dia, perspektif dia tu kat mana, level fikiran dia tu dekat mana. Sebab saya kena tengok eye to eye lah. Kena faham apa yang parents ni faham. Sebab sebahagian kes, sebenarnya benda yang parents rasa masalah, dia bukan masalah pun. Tapi parents ni rasa masalah mungkin kerana dia baca dekat mana-mana ataupun orang yang bagi tahu kat dia, oh ni tak betul, ni tak boleh. Jadi bagi dia masalah. Jadi bila saya tahu okey ni salah faham, bukan isu, dan saya akan explain.
So, saya akan buat perkara yang sama. Saya akan review dulu perkataan ibu ini dan saya akan bagi tahu ikut baris by baris. Bukan untuk menghakimi. Harap ibu yang menontonnya tahulah bukannya nak judge, tapi supaya saya buka dulu fikiran tu. Bila dah terbuka fikiran, baru senang kita bagi solution. Orang yang dengar pun senang untuk terima solution bila fikiran ni dah terbuka. Okay, so parents bagi tahu ibu ni memang akan masuk bilik kan dengan anak dan teman sampai anak lena baru keluar. Dekat sinilah masalahnya. Masalahnya yang menyebabkan anak ini akan tetap bangun dan mencari ibu kerana dia ada sleep dependency kepada ibu untuk kena duduk kat situ sampai dia tutup mata, sampai dia lena. So just imagine kalau dia terjaga di tengah malam, tentulah anak ni panik bila sedar ibunya tak ada. Jadi perbuatan masuk bilik daripada anak mamai sampai dia terlelap, sampai dia lena, baru ibu slowly pergi kat bilik balik. Itulah puncanya kenapa anak akan keep bangun. Kerana bagi dia, tadi waktu saya sebelum tutup mata, ibu ada kat sebelah. Sekarang kenapa ibu dah hilang? So macam kita, kalau kita tidur pada satu keadaan dan kita terjaga in between sleep, keadaan tu dah berubah. Kita pun akan berjaga. Saya bagi contoh mudah aja, okey? Kalau tadi kita tidur dekat atas katil, ada 2 bantal, lepas tu tutup lampu, kipas pun dah set cantik, suhu tu dah sedap dah. Tiba-tiba kita terjaga. Kenapa pula saya dekat lantai? Contohnya lah. Kenapa lampu terbuka? Lepas tu kenapa orang tutup kipas ni? Kita akan jaga kan? Samalah macam anak ni tadi. Apa memori atau event terakhir yang anak ini ingat sebelum dia tutup mata? Dia akan expect lihat perkara yang sama bila dia buka mata. Bila dia buka mata tak ada, benda tu akan buat dia panik. Macam kita lah, okey kenapa kat lantai? Kita akan bangun dan panjat balik katil lah sebab kita boleh buat sendiri. Kita boleh betulkan balik situation tu. Kalau dah terjatuh ke lantai, tak apalah kita akan bangun. Tapi untuk anak kecil, dia tak tahu nak fix balik macam mana. Especially dia tak boleh fix sebab yang dia nak adalah ibu. So dia akan menangis, minta ibu ni datang. Barulah situation tu betul balik. Bagi dia betul balik, baru dia boleh tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu ada bagi tahu ada buat macam-macam cara daripada yang paling lembut sampai paling keras. Of course, saya faham bila kita cuba untuk baiki sesuatu, kita akan cuba sehabis mungkin. Apa cara yang kita rasa mungkin boleh jadi, kita akan buat. So, baguslah dekat situ dari sudut berusaha. Tapi selepas ibu sekarang tahu cara, dapat ilmu, dapat knowledge tentang bagaimana nak buat dengan betul, maka dah tak boleh lagi ada attitude macam cubalah tengok nanti boleh jadi ke tak. Dia kena bertekad, buat dengan konsisten, tak ubah. Kalau rojak, ini selalu sangat saya bagi tahu parents, jangan rojak dalam apa-apa respon, apa-apa latihan, jangan rojak. Kena konsisten, istiqamah. Okey. So, yang seterusnya, ibu ada bagi tahu kan, dah bagi tahu anak jangan nangis, ibu susukan adik, tapi tetap sama. So, saya sense macam ibu ni mungkin confused ataupun rasa sedih. Kenapa anak saya tak faham? Saya dah bagi tahu dia dah ni. Saya nak susukan adik. Okey. First, perasaan anak yang panik, takut, cemas bila terjaga dan ibu tak ada. Tadi ibu ada, sekarang ibu tak ada. Perasaan cemas dan takut itu adalah perasaan yang benar, jujur, ikhlas, real. Macam kita, kalau kita pergi pasar dengan anak, tadi dia ada. Dan kita sibuk beli barang dan kita toleh tengok anak kita dah hilang. Parents panik tak? Panik punya mesti menjerit cari anak. Itulah yang anak rasa. So, kerana perasaan itu real, jujur, tak sesuai untuk kita deny ataupun kita abaikan ataupun kita nafikan. Jangan nangis. So, jangan nangis tu pun dah salah lah. Of course, dia tak work untuk buat anak ni boleh diam dengan perkataan jangan nangis. Okay? Dan bila parents sebut mama susukan adik. Okay,
Untuk anak kecil, toddler, saya bukanlah orang bidang toddler perkembangan kanak-kanak, tapi tahulah juga sedikit sebab saya terpaksa handle juga isu tidur baby yang besar ni, yang dah bijak ni kan. Saya tahu sikit je lah, okay, tak pandai sangat. Okay. Tapi yang saya tahu, budak kecil ni dia duduk ataupun hidup in this moment. Maksudnya yang dia concernkan atau yang dia kisahkan ialah apa yang dia nak dapat pada waktu itu sahaja. Waktu tu apa yang dia nak, itu yang dikisah, itu yang dia concern sangat. Jadi pada saya rasa macam bila ibu ni cakap janganlah nangis, mama nak susukan adik. Saya rasa ibu ni cuba untuk minta si abang yang 3 tahun ni untuk fahamlah sikit, understanding kan. Bagilah chance, mengalahlah sikit. Soalan saya, sesuaikah untuk minta anak yang 3 tahun 4 bulan yang terjaga panik di malam hari bila sedar ibu yang tadi ada sekarang tak ada, terpaksa juga sekarang ni dalam masa yang sama untuk regulate emosi dia. Okey, tak apa, kena mengalah ni, kasihlah adik. Tak apalah, saya kena understanding lah dengan situasi ibu. Sesuai tak? Tentulah tak sesuai. Okey, anak di usia ni dia punya pemahaman tentang sesuatu perkara tu masih raw. Dia nak regulate emosi dia pun masih mentah lagi, masih perlukan banyak direction, bimbingan. Bermula usia 2 tahun memang anak dah boleh ada conscience, iaitu hati nurani. Dah boleh bezalah sesuatu tu salah ke betul ke, kebanyakannya dia dah tahu. Sebab tu kadang-kadang kita nampak anak kita akan menyorok kalau buang air. Sebab dia tahu macam malu lah sebenarnya kalau buang air tu malu. Buang air besar, malu, so dia akan sorok. Ataupun kalau dia dah pecahkan sesuatu, kita akan nampak dia menyorok. Ataupun dia mungkin akan tunduk, tak nak pandang mata kita. Sebagai tanda dia tahu benda tu salah. So diorang dah ada pemahaman ni seawal usia 2 tahun. Cuma untuk dia regulate emosi dia dan bertindak, dia perlukan banyak bimbingan. Contohnya kita yang kena cakap dengan dia, say sorry pada kawan. Kita kena pimpin tangan dia, tunjuk, sorry friend, saya dah tertolak. Untuk dia buat sendiri tu susah lah. Kebanyakan masa kita kena guide. So dalam situasi macam ni, dalam kes yang terjaga tengah malam, bila dia kena initiate, buat sendiri, pilih sendiri untuk bertimbang rasa, tak boleh lah. Dan dalam kes ni dia kena buat pilihan untuk share mak dia. Macam kalau boleh potong 2 tu kan, setengah badan mak pergi susukan adik, setengah badan mak stay dengan dia kan. Untuk share, faktanya ya, untuk boleh share lah, anak boleh faham konsep nak share tu agak bagus sekitar 3,5 tahun hingga 4 tahun macam tu. Barulah macam nak suruh dia initiate. Kalau nampak ada kawan tu macam sedih, tak dapat mainan, dia sendiri bangun dan pergi kasih tu. Dalam age yang macam tadi lah, 3,5 tahun, 4 tahun macam tu boleh buat. Benda yang besar tu nak share benda, terutamanya yang perlu di-share tu ialah mak. Jadi saya harap parents ni jangan down lah. Kenapa saya dah cakap anak saya tak faham? Ini sebabnya. Seterusnya, saya tertarik bila ibu ni mengaku pernah ajak anak ni tidur sekali dalam bilik dia. Yang menarik tu sebab ibu ini yang mula ajak anak untuk asing bilik. Tapi bila out of desperation, mungkin dah terdesak sangat, ibu yang sama juga suggest ataupun offer anak ni untuk tidur sebilik dengan mami. Yang saya lebih macam tertarik tu sebab anak ni sendiri yang pilih tak nak. Dia nak tidur juga bilik dia. Nak latih anak tidur kat bilik sendiri ni susah sebenarnya. Ramai yang struggle. Nak kasih boleh tidur bilik sendiri susah. So untuk puan yang dah berjaya, kemudian puan pula sendiri macam kerana terdesak tu macam nak sabotage keseluruhan usaha dan kejayaan. Nasib baik anak ni, kira saya tak pernah dengar lah budak yang sekecil ini bertegas, no, saya nak tidur bilik saya sendiri. So lepas ni jangan offer lagi, nanti tambah masalah. Kerana adakah puan pasti kalau dah masuk bilik tu ada sebelah je cukup ke? Ke nak kena juga mak juga peluk adik dengan nak susu lagi, nak peluk lagi? Kerana itu saya tanyalah, adakah dengan offer masuk bilik betul akan selesaikan masalah? Atau tetap buat anak tak puas hati? Seterusnya ialah luahan ibu ini yang dah penat ulang alik bilik.
bad newsnya sedikit, ulang-alik ni tetap puan terpaksa lakukan sepanjang tempoh latihan untuk membaiki isu yang puan ada ni. Okay. Cuma motivate diri sendiri untuk bertahan dan motivate diri untuk buat dengan konsisten, dengan harapan konsistensi akan buat anak dapat faham pelajaran dengan lebih cepat, isu dapat selesai dengan lebih cepat. Jadi akan berakhirlah episod ulang-alik. Berbanding rasa macam down, macam tak boleh buat lah, saya dah tak nak lah ulang-alik. Tapi tak ada pilihan, kena ulang-alik juga dan tak tahu bila nak selesai. Okay, so saya bagi tahu ni supaya expectation puan betul lah. Okey, seterusnya isu tak rapat dengan papa. Bila papa masuk cuba nak tenangkan je tak boleh. Sebab anak marah. Kerana papanya selalu tak ada. Akibat kerja sebagai tentera. Yang ini isu tak rapat hanya kerana jarang ada. Saya tak boleh 100% setuju. Saya tak setujulah senang cerita. Kenapa? Okey, of course nombor satu, ketiadaan seseorang itu akan buat kita ni kurang masa spend time dengan dia. Jadi boleh jadi punca kita kurang rapat. Tetapi kita tak boleh jadikan dia sebagai satu alasan untuk digunakan sepanjang anak membesar. Kecualilah kalau ayah tadi tu nak tukar kerja. Tapi kalau kerjanya sama juga, tak tahulah sampai bila, sampai anak besar kot, sampai pencen kot. Jadi takkan nak guna alasan yang sama. Lagipun dah lama kan, sejak lahir, sekarang dah 3 tahun. Kalau ayah masih kerja yang sama, takkan nanti dah sekolah rendah, sekolah menengah pun nak guna alasan yang sama. Adalah sesuatu yang kita boleh buat untuk mengatasi isu tak ada ni. Dia tak boleh jadi satu-satunya punca tak rapat. Yang kedua, kerana saya telah banyak kali menerima aduan ibu bapa, ibu lah bukan bapa, ibu yang mengadu ayah tu atau suami tu ada je dekat rumah hari-hari. Maksudnya bukan kerja jarak jauh, bukan kerja on call, bukan kerja kena outstation. Memang hari-hari ada, hari-hari akan balik. Ada je lah kat rumah tu. Tapi anak-anak memang tak rapat. Tak nak dengan ayahnya, nak mak dia juga. Yang ini banyak. Membuktikan ada hari-hari. Tapi kalau tak tahu cari jalan untuk bonding dengan anak, tak rapat juga. Dan sepanjang 11 tahun saya dalam career ni, saya bersyukur, beruntung kerana telah berjumpa dengan ramai family dan some of them inspired me. Dari sudut macam kadang-kadang memang ayah tu jenis selalu tak ada, kerja kapal ataupun doktor, selalu on call, ataupun kerja shift, ataupun ayah yang kena buat 2-3 kerja. Ini pun ada. Dah kerja pemandu lori, food panda pula, jual pula barang dekat pasar contohnya untuk menampung keluarga, selalu tak ada. Tapi anak-anak sangat rapat. Setiap kali abah nak keluar kerja tu, sedih. Anak-anak ni sedih nak lepaskan ayah. Bila ayah balik tak layan mak dah. Anak-anak dah tak layan mak. Semua pergi dekat ayah. Sekali lagi, 3 benda ni buat saya tak boleh bersetuju. Maksudnya, kena cari jalan macam mana untuk rapat dengan anak. Dan sebenarnya nak beli hati anak kecil yang suci dan pure dan jujur ni kan, yang naif ni kan, senang berbanding nak beli hati orang tua, orang dewasa. Macam kita, kadang-kadang kita ada minat sangat dengan seorang ni. Puaslah buat macam-macam kan, kasih coklat lah, kasih bunga lah, hantar message lah, call lah. Kalau dah tak nak tu tak nak. Untuk budak kecil, kita hanya perlu kreatif, sabar dan betul-betul tunjuk ikhlas kita suka kat dia. Sebab tu budak kecil kita kena ajar dia kan, kalau orang offer gula-gula ke, ajak datang sini ke, uncle ada gift ni, ada toys nak kasih ni, jangan pergi. Kenapa kita kena ajar dia? Sebab dia orang ni jujur. Nampak ada usaha macam cuba nak menarik perhatian dia, dia akan macam tertarik pergi ni. Nanti kena colek kan. Maksudnya tu nak tangkap perhatian dia, nak buat dia tertarik ke kita tu jauh lebih mudah berbanding orang tua. Kita hanya perlu tahu cara dan konsisten. Okey? Tapi tak naklah saya terang kat sini lanjut. Cuma saya tak nak
harap tak jadikan benda ni sebagai alasan. Parenting ni kena teamwork. Kalau seorang-seorang ni macam solo parenting lah, macam ibu atau bapa tunggal. Sedangkan kita ada suami dan juga anak itu ada ayah. Okey, dah selesai review latar belakang kes. Sekarang kita akan cuba untuk selesaikan isu ni. Saya akan cuba keep it simple but straightforward untuk mudahkan parents apply. Okey, yang pertama sekali, mesti ada sleep props, alat bantu tidur, alat temankan anak tidur. Kerana hal ini tidak di-mention oleh ibu ini di dalam WhatsApp, jadi saya assume macam tak ada je lah. So saya akan terus suggest sleep props untuk anak ini. Pertama, kalau tak ada sebarang penggunaan white noise, maksudnya tak on kan bunyi-bunyi mententeramkan untuk teman anak sepanjang dia tidur, yang ini wajib guna. Okay, just imagine anak duduk dekat dalam bilik sendiri, seorang, kaku, tengah malam yang hening, yang mungkin malap, tak ada siapa-siapa, perasaan takut, panik, itu adalah untuk anak kecil. Okay, dan yang kedua ni, yang paling penting, penggunaan white noise ni bukan saja untuk buat anak tu tak rasa macam lonely, macam takut, panik, kaku. Kerana bila white noise ini mempunyai wavelength ataupun julat, bunyi frekuensi yang sama berulang-ulang, dia akan mencipta kesan pukau kepada otak kita, kesan relax. Contohnya kita dengar bunyi ombak, bunyi hujan, bunyi yang sama berulang dan ulang dan ulang. Sebab tu kalau dengar je bunyi hujan, duduk dekat tepi pantai, aduh rasa macam nak tertidur. Sebab dia bagi kesan pukau, kesan relax kepada otak. Okay, so kalau baby tu kecil sangat, memang kita akan suggest white noise yang menghampiri bunyi rahim. Kerana first bunyi yang anak dengar adalah bunyi rahim. Dan bunyi rahim ni bunyi yang whooshing, macam shh, yang Tuhan dah ciptakan memang macam tu. Tapi bila anak dah besar, dia dah ada preferences dia sendiri. Maksudnya dia mungkin ada lagu kegemaran dia. So mak boleh pasangkan lagu kegemaran dia dengan syarat lagu tersebut bukan buat dia excited lagi nak bangun, lagi nak berjoget pula. Tak adalah. Tapi bunyi yang mak tahu, dia dengar tu macam dia layan je, macam dia suka je, macam sedap aja. Misalnya mungkin puan ada terkantoi, ada ternampak anak ni beberapa kali duduk dekat kasut contohnya. Okay? Duduk dekat kasut, lepas tu mak pasang pula lagu, contohnya lagu Yusof Islam contohnya kan. Lepas tu mak perasan setiap kali dia dengar lagu tu, dia macam relax, dia macam layan, chill, tenang. Jadi mak tahulah, okay dia suka lagu tu, bolehlah pasang. Tapi kalau mak tak ada idea, saya pun tak tahulah dia suka lagu apa yang boleh buat dia relax, maka saya sarankan pasanglah apa-apa bunyian yang lebih kepada nature sound, macam ombak, macam bunyi hutan yang ada burung-burung, boleh je. Boleh cubalah, boleh bereksperimen. Kena pasang. Yang nombor 2, anak ni dah besar, dah 3 tahun lebih, sudah boleh guna Lovey. Lovey ni maksudnya sebarang benda-benda yang lembut untuk dia peluk dan dakap dan gigit. Contohnya macam teddy bear, bantal peluk, selimut, bantal busuk, bolehlah untuk dia peluk. Kemudian boleh belikan night lamp, minta dia pilih. Jom adik pilih lampu tidur. Lampu tidur ni ada macam-macam jenis. Ada yang macam glow in the dark, ataupun yang pancar ke siling, keluarkan bentuk yang cantik. Contohnya bentuk star, yang buatkan bila anak tengok tu dia rasa macam happy, macam suka, rasa relax, rasa tak takut sebab dia punya bilik macam bercahaya dekat atas. Boleh guna. Seterusnya nak guna apa? Essential oil ke, humidifier ke, untuk stimulate bau bagi dia rasa relax, boleh. Tapi 3 yang first tadi tu penting lah. Kena ada white noise, boleh kasih something untuk dia peluk, pengganti ibu, untuk dia rasa selamat, dia rasa comfort. Yang ketiga ni night lamp kan, dah duduk sorang-sorang, kenalah ada lampu tidur. Dan pilihlah yang anak akan rasa suka, minta dia pilih sendiri. Apa nak buat bila kita nak tidurkan anak? Sebelum anak masuk tidur, kita akan remind dia. Contohnya macam adik pula, abang. Abang, kita nak tidur ni,
Lagi 20 minutes contohnya. Jom kita masuk bilik untuk buat sleep routine, siri activity sebelum anak masuk tidur. Dan siri activity ni mak boleh pilih, create sendiri. Sebagai contoh, mungkin bila masuk bilik tu kita akan bedtime story, baca buku bersama-sama. Dan bukan mak saja yang boleh buat, ayah pun boleh buat. Ini antara peluang, chance untuk ayah beli hati anak, create satu momen special. Kalau nak tidur, memang ayah yang bacakan buku. Sebelum ni, ayah tak pernah pun offer baca buku contohnya. Tiba-tiba ayah offer baca buku dan ayah baca buku dengan sangat best. Siap buat bunyi lagi. Pada suatu hari, kan. Kemudian kucing itu berbunyi miau, miau. Saya nak tanya, siapa anak yang tak suka? Mesti suka punya. Tu salah satu cara macam mana boleh beli hati anak. Kalau awal-awal tu mak nak teman sekali pun boleh. Jom kita together dengar sama-sama pun boleh juga. Tengok situasi. Saya just bagi a few suggestion. Dan saya bagi highlight. Kat sini boleh ayah ni masuk. Bukan mak saja yang buat. Okay? Bila dah baca buku contohnya, tutup. Mari kita gosok gigi sebelum tidur. Dan bawa anak masuk ke toilet dia lah. Mungkin dalam bilik tu ada toilet. Bila gosok gigi, benda yang sama saya buat dengan anak saya dulu. Berus gigi tu pun diorang yang pilih juga. Saya pun masuk, letaklah ubat gigi tu. Lepas tu saya gosokkan gigi, saya nyanyi. Bila lagu tu habis, maksudnya berhentilah gosok gigi. Saya nyanyi lagu 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, shut the door. Sampai habis, maksudnya habis. Kemudian kumur-kumur, habis, keluar. Okey, lepas dah keluar, kita baring, kita baca doa tidur sama-sama. Okey, itu sebab dulu saya co-sleep dengan anak saya. So dalam kes Puan, Puan hanya duduk di sebelah anak sambil bacakan doa untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun untuk yang non-Muslim, mungkin ada doa sendiri ataupun nak nyanyi lagu tidur. Kemudian Mami kiss good night dan Mami akan tinggalkan kamu. Okay, good night. Maksudnya bila tengok anak tu relax, tak nangis, tak apa, dah on white noise, just bagi tahu good night. Okay, kalau abang ada perlukan Mami, if you need me, Mami ada dekat luar, Mami datang. Brief, ringkas, terus step seterusnya. Jika anak mula menangis, maksudnya bila kita dah keluar tu, kita jangan pergi jauh sangat lah. Kita macam nak monitor anak. Duduklah di balik pintu bilik anak. So bila anak dah menangis, kita boleh intai dan tengok. Sebab kalau anak tu masih di katilnya, dia tak turun lagi, dia tak cuba nak keluar bilik pun cari kita, maka ibu atau ayah boleh buka pintu, duduk di pintu tu, di tepi pintu tu, dan mula comfort dia secara verbal. Contohnya macam shh, 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 it's okay, Mami here. Shh, night night. Contohnya, okay, verbal. Tapi kalau anak tu dah mula turun katil, mula nak ikut kita keluar, kita masuk, kita pimpin tangan dia untuk bawa ke katil. Kalau pimpin tangan tak cukup, memang kita kena angkat lah. Angkat, dokong dia dan bawa ke katil balik. Kemudian kita tenangkan dia dengan shh, 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 night night, it's okay. Setiap kali anak mula reda, nampak dah reda sikit, dah diam, itu adalah signal ibu atau ayah ni yang attend kepada anak ni boleh keluar. Tapi setiap kali sebelum keluar, just remind anak dan bagi tahu saja. Night-night, Mami datang balik nanti. Macam digunakan oleh ibu di dalam video tu, I'll be back. Night-night, I'll be back. Dan keluar dengan yakinnya. Sekali lagi, pantau daripada luar bilik. Kalau anak masih menangis tapi agak relax di katil, maksudnya tak perlu sampai masuk ke dalam. Boleh comfort anak daripada balik pintu. Tapi kalau setiap kali memang anak dah turun, kita kena masuk dan letak balik dia dekat katil. Sama juga, stay sekejap. Tenangkan dia. Okay? Dia reda, keluar balik. Janganlah melekat pula dekat situ. Okay? Keluar balik. Okay, cuba ini untuk beberapa kali atau beberapa minit. Cuba letak aim sendirilah. Contohnya macam, saya nak cuba untuk 10 minutes. So mungkin 10 minutes tu dengar macam sikit, macam sekejap. Tapi jika dah
Menangis, masuk, lepas tu anak menangis balik, mak pun masuk balik. Mungkin dalam 10 minutes tu adalah sampai mungkin 10 kali, 11 kali, 15 kali kan. Ulang benda yang sama. Dan anak kita rasa macam increasingly unhappy. Makin dia marah sebab ulang-alik. At any point yang parents rasakan sesuai, bolehlah stop ulang-alik dengan begitu cepat. Duduk saja lama sikit di dalam bilik. Duduk sebelah anak tu, walaupun dia dah tenang, tak perlu cepat-cepat keluar. So boleh stay. Mungkin sebab dah 10 minit tadi ulang-alik. Kali ni mak rasa macam tak apalah, saya nak stay lama sedikit walaupun dia dah tenang. Bolehlah stay kat tepi tu sambil nyanyikan untuk dia ataupun zikirkan untuk dia, yang relaxing untuk dia. Ataupun usap-usap dia. Tapi no active interaction. Tak mau cakap lebih-lebih, tanya ataupun boy lah abang, you can do this, boleh, abang baguslah boleh tidur bilik sendiri. Tak maulah. Okay, kita nak ada minimum interaction supaya anak tahu waktu tidur tu memang orang tak cakap-cakap. So boleh nyanyikan untuk anak, boleh bacakan doa, boleh zikirkan untuk dia, stay lama sikit. Sampai anak boleh terlelap, then parents keluar. Maksudnya, berbanding cara yang ibu ini buat sebelum ni. Sebelum tahu kaedah ni, ibu ni memang awal-awal dah duduk teman anak daripada start masuk bilik sampai mamai, sampai lena, baru ibu keluar. Jadi sekarang kita tukar the whole approach. Kita bagi peluang kepada anak cuba masuk tidur sendiri. Kalau tak boleh, kalau adik lagi abang, kalau abang struggle, mami akan datang. I will keep my promise. Mami akan datang, mami akan convert. Bukanlah kita cakap dengan dia, tapi maksudnya kita nak sampaikan message. Cuba. Kalau tak boleh, mami janji mami akan datang. Bukan tak datang. Jadi sebab tu kita suruh tenangkan. Dah tenang, keluar balik. Dia nangis, cue. Nangis tu adalah signal I'm not okay, baru masuk. Dan selepas beberapa kali cubaan dan ruang dan peluang yang kita berikan kepada dia untuk cuba tidur sendiri, dan akhirnya kita rasa macam dah cukuplah latihan buat masa ni, baru kita pilih untuk decide duduk di sebelah dia dan teman dia untuk tidur. Jadi bukan sahaja kita bagi peluang, kita macam suruh dia cuba. Dalam masa yang sama, mungkin ramai parents tak perasan. The reason kita ulang. Maksudnya bila dia nangis, kita tenangkan. Dah tenang, kita keluar. Kita selalu cakap dengan dia, I'll be back. Dan memang kita be back. Datang balik setiap kali dia nangis perlukan kita. Anak akan build trust. Bina rasa percaya. Sebab anak ni akan panik. Terutamanya anak yang first time nak tidur dekat katil sendiri, tentulah tak boleh kita expect dia boleh bertenang. Dia akan panik, dia macam tak faham cara baru, cara tidur yang baru ni dia tak biasa. Jadi kita bukan saja nak create the same experience untuk anak ni familiar, faham, tetapi same response, same experience, okay, akan bina rasa percaya pada anak. Memang mak datang, mak tak pernah tak datang. Kalau saya nangis, dia datang. Kalau saya nangis, dia datang. So, mak akan nampak along the process, bila anak telah mula ada trust, mak tak pernah tak datang. Kita akan nampak crying dia akan reda sedikit. Mungkin dia masih menangis, tapi bukan jerit-jerit macam dulu. Okay? So, kesimpulannya kita suruh ulang. Tenang, keluar. Tenangkan balik, keluar untuk anak familiar dengan cara tidur baru. Kedua, untuk beri anak sebanyak mungkin peluang cuba tidur sendiri. Mami akan datang jika anda perlukan mami untuk bantu. Yang ketiga, untuk bina trust. Mami memang akan datang. Hanya bila anak trust, mami akan datang, dia akan perlahan-lahan let go untuk asyik check. Dan check. Itu pentingnya konsisten. Seiring dengan pertambahan hari latihan, anda boleh jarakkan kedudukan, location anda tunggu anak. Mungkin
1 atau 2 hari pertama ni memang duduk dekat sebelah anak, betul-betul sebelah dia kan. Usap dia contohnya, mungkin nyanyikan lagu, mungkin berzikir sebelah dia. Kemudian slowly duduk mungkin dekat tengah-tengah di antara katil dan juga pintu. Okay, cuba dekat situ pula beberapa hari. Maksudnya bila mak dah decide untuk berhenti ulang-alik at any point, pada bila-bila masa dalam tempoh latihan, mak rasa dah stop lah, tak nak ulang-alik, mak boleh pilih untuk stay lama sikit dalam bilik, contohnya sampai anak terlelap. Tapi seiring peningkatan hari, jarak tu makin bertambah. Mula-mula tepi katil, lepas tu dekat tengah-tengah sedikit antara katil dan juga pintu, kemudian betul-betul duduk dekat tepi pintu, kemudian dekat belakang pintu. Saya belanja video rakaman CCTV, real time sleep training, ibu melatih anak tidur di katil dan di bilik sendiri. Here's what I've learned. First of all, this baby thinks that sleep can take place anywhere. So we had to teach her that sleep takes place in her bed. And we started off with the cot. And what I was doing to get her to sleep in the cot was either staying beside her and in some cases, I'll admit, climbing inside with her to pat her or cuddle her to sleep. The second we tried sleep strategies with her, she started to try and climb out of the cot. So we took the mattress out of the cot and put it on the floor. We don't engage in any conversation about it. It's just stay there or wait or go to sleep. Mommy's coming back in a minute, just wait. That's it. Daisy has spent almost 2 years of life sleeping with someone. The beginning of Daisy understanding that it can happen in her own bed with the support of her mother. I listen to her cries and when it's really escalating, go in and say, go to sleep, it's sleep time. The plan was to leave Daisy for very brief periods. Will withdraw more and more, allow Daisy more time by herself. As a starting point, Daisy is just comforted by having her mummy there. Put your head down. That's it. A little bit of physical comfort will help her because she knows that you're there and it's safe. That's it, good girl. Mummy will be back in a minute. Just wait. Just wait. Back we go. Back we go. That's it. Girl. There we are. That's it. Good girl. Good girl. That's it. Shh. Mummy's here. Mommy. Okay. There we are. Good girl. Mommy. Mummy's here. Mommy. You're okay. Go to sleep. Mommy.
Daisy is now starting to anticipate her mum and what she's going to do. Mommy. And she can be reassured that she can go off to sleep knowing that if she needs support, it will be there for her. Kita lihat ibu ini remain calm. Yang pertama sekali dia tenang sepanjang proses. Walaupun kita yang nampak ni macam nak tergelak pun ada juga kan. Anak ni asyik panggil dan kita rasa macam penat tengok mak ni ulang alik. Video ni hanya beberapa minit je tapi mak ni dah buat exercise kan, ulang alik banyak kali. Tapi yang tak berubah adalah energy level dia, emotional level dia tu relax, tenang je. Dia konsisten dengan apa yang dia perlu sebut, dengan apa yang dia perlu buat. Ulang dan macam yang kita tengok juga dalam video ni, selepas seketika mak ni pilih untuk okey, stop lah ulang alik banyak kali sangat. Dia stay lama sedikit dalam bilik, then baru dia keluar. So yang penting anda kekal tenang, anda kekal dengan konsisten anda, kerana konsistensi akan buat anak percaya. Tetapi jika anda rojak, mula tak konsisten, campur adukkan anda punya respon, memang akan backfire ataupun akan memburukkan lagi keadaan. Ini selalu sangat saya terangkan kepada parents, nak latih apa-apa konsisten dengan latihan ataupun step yang kita dah sebut. Okay, buat dengan konsisten. Tak maulah macam hari ni kita follow, kita letak anak, kita keluar, anak nangis baru kita masuk. Tapi hari kedua dah tak follow, memang duduk melekat aja teman anak, tepuk-tepuk dia sampai dia tidur. Dah tak sama, tak boleh. Saya tutup sesi ini dengan sedikit tips buat ibu yang bertanya ini. Yang pertama sekali, kena bincang dengan suami dekat part mana dia nak masuk, dekat part mana dia nak tolong. Memang saya ada cadangkan tadi waktu bawa masuk bilik untuk buat sleep routine, siri aktiviti dengan anak. Yang baca buku tu, yang gosok gigi tu, kalau boleh biarlah ayah yang buat. Okay? Kerana walaupun memang mak ni kata kalau dah nangis tu papa dia masuk lagi dia marah. Jadi keyword dia ada dekat ayat mak tu. Bila dah nangis, nampak pula ayah memang lagi marah lah. Sebab dia memang dah upset, dah tengah sedih. Tapi saya percaya kebanyakan anak sebelum dia upset, sebelum dia marah, time dia biasa-biasa. Kalau kita ajak dia, adik jom baca buku, adik jom kita main geletik-geletik, jom kita main peekaboo, anything and everything yang fun, mesti kebanyakan anak nak ikut, nak follow. Jadi bila kita awal-awal dah bagi sedikit time dia dan ayah sahaja, maka pada waktu tengah-tengah malam jika dia terjaga dan kita tak dapat, mak ni tak dapat nak attend kepada anak tu kerana dah susukan adik, tengah susukan adik. Bila kita terpaksa hantar suami kita, pergilah dulu bang, saya tengah susukan anak ni. Jadi tak adalah anak ni macam marah sangat. Tadi ayah tak ada terlibat apa-apa pun. Mak yang bacakan saya buku, mak yang gosokkan gigi saya. Tiba-tiba bila saya nangis, muka ayah yang muncul dulu. Jadi macam sebab tu saya suggest yang awal-awal tu ayah buat dulu. Jadi bila in the middle sleep tu yang dia terjaga tu, in the middle of midnight tu yang dia terjaga, nampak muka ayah juga. Mungkin awal-awal still marah lah, tapi bila lama dan lama dia tak rasalah ayah tu dihantar bila mak tak boleh saja. Kita tak nak connection tu hanya kerana ayah tu macam bantuan sampingan bila mak tak ada saja. No. Kita nak ayah pun terlibat aktif, ada tempat dia, ada kedudukan dia. Yang kedua dan yang terakhir, of course dalam masa yang sama, kita pun tak nak anak tu rasa macam keseluruhan training ni membuatkan mak tu tak ada langsung, tak terlibat langsung. Macam mak tu dah tak care dah dekat saya. Macam serah semua pula dekat ayah, bukan. Okay? Maksudnya macam saya kata tadi, cuba bagi peluang untuk ayah ambil kebanyakan masa dan ruang untuk connect dengan anak. Masa sleep routine, buat aktiviti, dan ayahlah yang kita hantar dulu bila kita tak boleh. Mungkin sebab kita dah susukan anak. Tapi kalau waktu kita boleh, contohnya macam abang ni berjaga tapi adik belum berjaga, jadi kita ni available lah, mak ni available untuk comfort anak. Jadi mak lah yang pergi. Okay? Jadi anak ni tak rasa macam kerana latihan ni
mak terus dah tak ada, not in the picture. Saya dah tak nampak lagi dah keterlibatan mak tu. Tak naklah juga anak tu rasa macam di abandon. Tapi bila mak handle, kena cara yang sama macam ayah. Janganlah tiba-tiba bila mak pula yang datang terus duduk masuk, lupa nak syuh dulu. Shh, tenangkan dari bilik, terus pula masuk peluk dia pula. Tak mau. Dua-dua kena konsisten dengan kaedah yang kita dah bincangkan dan boleh team up, backup each other. Bila ayah boleh, you go ahead. Tak boleh, mami datang. Together tu masih ada dalam the whole training. So saya ucapkan selamat maju jaya kepada puan yang bertanya dan kepada yang menonton. Dan kalau anda rasa perlukan lagi bantuan tambahan, anda boleh juga masuk ke dalam Facebook close group Basic Sleep Training anak 4 bulan hingga 2 tahun. Mungkin nak tengok video tu tadi berulang kali kan, nak cuba hadamkan lagi, ada videonya di dalam Facebook close group Basic Sleep Training 4 bulan hingga 2 tahun. Selamat mencuba.